Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama Cikgu Z dalam subjek pengurusan kurikulum Bina Darjah. Pengertian teori. Teori ialah satu set konsep atau prinsip yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan atau memahami fenomena tertentu. Teori ini juga merupakan perkara utama dalam sesuatu bidang ilmu, termasuklah bidang psikologi pendidikan. Konsep dan pengertian teori pembelajaran. Terdapat pelbagai teori pembelajaran yang telah tercipta bagi membantu pemahaman mengenai konsep ilmu pendidikan ini. Antaranya ialah teori behaviorism yang telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Behaviorism merupakan pendekatan pemikiran yang menekankan peranan pengalaman dalam mengawal tingkah laku. Dalam kajian terkemuka Ivan Pavlov, beliau mengkaji mengenai dog salivation experiment, iaitu membuat anjing melelehkan payudnya apabila loceng dibunyikan. Terdapat dua subteori dalam teori behaviorism ini, iaitu teori pelaziman klasik dan teori pelaziman operan. Teori pelaziman klasik memberi tumpuan kepada tindak balas fisiologi dan emosi yang tidak disengajakan yang berlaku secara refleksif terhadap rangsangan dari sekitaran. Teori ini mempunyai 4 konsep utama, iaitu generalisasi, diskriminasi, penghapusan dan pembelajaran semula. Manakala teori pelaziman operan menekankan bahawa perubahan tindak balas tingkah laku berlaku apabila terdapat kesan yang boleh mempengaruhi pengulangan tingkah laku. Terdapat dua konsep utama dalam teori ini, iaitu penubuhan dan hukuman. Penubuhan merujuk kepada sebarang peristiwa yang kebarangkalian meningkatkan lagi pengulangan tingkah laku. Manakala hukuman pula sebarang peristiwa yang kebarangkalian dapat mengurangkan pengulangan tingkah laku. Kedua-dua konsep ini dibahagikan kepada aspek positif dan negatif. Teori kedua pula adalah teori kognitivism yang dikaitkan dengan proses mental untuk mentafsir, mempelajari dan memahami sesuatu perkara. Antara teori kognitivism yang terkenal ialah teori kognitif Brunner, di mana ia menekankan perkembangan kognitif anak yang menjelaskan cara-cara manusia berinteraksi dalam sekitar dan menggambarkan pengalaman secara dalam. Manakala teori yang kedua iaitu teori kognitif Ausubel yang menekankan teori pembelajaran secara penerimaan dan resepsi yang menggunakan bahan pengajaran yang bermakna. Tergolong kepada dua aspek iaitu teks pengajaran dan juga aspek penyampaian ilmu oleh guru. Ausubel juga menegaskan bahawa pembelajaran berupa hafalan bukanlah pembelajaran bermakna dan ia hanyalah hafalan semata-mata. Dalam kajian, ia telah menghasilkan satu model pembelajaran ekspositori dan konsep penyusunan awal. Baiklah, jelas sekali penjelasan kamu. Seterusnya, kamu boleh teruskan kepada teori yang ketiga. Baiklah, teori ketiga ialah teori konstruktivism, yang mana ia menekankan tentang proses pembelajaran yang berdasarkan penyelidikan dan pengalaman. Antara tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah John Piaget. Berdasarkan teori perkembangan kognitif John Piaget, 1890, beliau berpendapat bahawa manusia tidak dilahirkan dengan pengetahuan semula tadi atau diprogramkan oleh ibu bapa, tapi manusia belajar tentang dunia melalui pemerhatian dan eksperimentasi bermula sejak dari bayi lagi. Bagi menjelaskan cara proses perkembangan kognitif berlaku, Piaget telah memperkenalkan beberapa konsep utama dalam menjelaskan proses kognitif ini, iaitu berdasarkan pertama skema, adaptasi, asimilasi, equilibrium dan juga disequilibrium. Konsep dan pengertian teori kurikulum. Cikgu, izinkan saya uraikan mengenai teori kurikulum di mana ia merupakan alat untuk mencapai pendidikan melalui pengajaran. Salah satu peranan kurikulum adalah menjalankan aktiviti dan kegiatan yang kreatif dan konstruktif, iaitu mencipta dan menyusun sesuatu yang baru serta dapat diguna dengan keperluan pada masa kini dan akan datang. Penjelasan yang cukup memberangsangkan, Arina. Jadi, apakah kegiatan kurikulum yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat kurikulum itu sendiri? Kegiatan pengembangan kurikulum merangkumi penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah penilaian yang akan berdasarkan pendidikan.
Betul tu Arina. Bagaimana pula dengan kurikulum kebangsaan? Di dalam kurikulum kebangsaan, terdapat beberapa komponen-komponen untuk merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Boleh Arina ceritakan? Kurikulum kebangsaan adalah sebagai cara untuk mencapai hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dengan mewujudkan komponen-komponen kurikulum dalam kurikulum kebangsaan. Okey, baik. Terdapat 3 komponen iaitu kandungan, kaedah dan penilaian. Yang pertama adalah kandungan iaitu kandungan pengisian mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai dan kepercayaan dan terbahagi kepada 3 kandungan pengisian yang berbeza adalah yang kedua ialah kaedah iaitu pengalaman dan pembelajaran yang berkesan untuk proses PDP agar murid dapat menguasai kandungan yang diajarkan. Sebagai contoh, kaedah bercerita, demonstrasi dan perbincangan. Dan yang terakhir adalah penilaian di mana untuk menentukan pencapaian objektif yang dibentuk tercapai. Tujuan penilaian ini juga untuk memastikan kurikulum sama ada komponen penting diteruskan, diganti atau dibaiki dengan kurikulum baru. Contohnya perubahan peperiksaan PMR kepada PT3. Nampaknya Arina cukup memahami teori kurikulum yang telah kita belajar sebentar tadi. Mari kita teruskan dengan aplikasi teori pembelajaran dalam kurikulum bilik darjah pula. Aplikasi teori pembelajaran dalam kurikulum bilik darjah. Cikgu, izinkan saya untuk menjelaskannya ya. Teori behaviorism adalah melalui pembentukan respon atau reaksi yang diberikan oleh seseorang yang menyebabkan proses pembelajaran seseorang dapat diperolehi. Betul tak cikgu? Peranan guru pula sebagai tenaga pengajar dan memberi ilmu pengetahuan kepada murid. Gurulah yang lebih banyak berkuasa di dalam kelas. Pembentukan tingkah laku dalam pembelajaran berlaku berdasarkan bahan rangsangan, gerak balas, peneguhan, ganjaran dan hukuman. Respon dan tindak balas murid dapat dikukuhkan melalui latihan dan pembelajaran pengalaman. Selain itu, dorongan motivasi juga penting di dalam dan di luar bilik darjah bagi mengekalkan peneguhan. Penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberi melalui ganjaran dan tingkah laku itu mungkin terhapus. Wah, bagus uraian kamu, Lia. Bagaimana pula situasi yang diaplikasikan oleh guru yang menggunakan teori behaviorism ini dalam bilik darjah? Boleh Lia berikan contoh? Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran geografi yang mengajar murid kelas yang kurang berminat. Setiap kali guru tersebut mengajar di dalam kelas, didapati ramai pelajar yang bermain dan kurang memberikan perhatian ketika guru itu sedang mengajar. Guru tersebut sangat risau akan sikap dan tingkah laku pelajar-pelajarnya. Guru menggunakan kaedah lagu sebagai rangsangan tak terlazim untuk menarik minat pelajar terhadap subjek geografi kerana murid tidak minat untuk mempelajarinya. Teori ini dapat meningkatkan kesedaran guru tentang rangsangan dan gerak balas yang mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Untuk mengajar dengan berkesan, guru harus mengaitkan pengalaman positif iaitu rangsangan terlazim dengan tugasan pembelajaran iaitu rangsangan tak terlazim untuk menghasilkan gerak balas terlazim. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Tepat sekali contoh yang diberikan oleh Lia. Yang lain, catat ya contoh tersebut agar mudah untuk kamu lebih faham. Baiklah, seterusnya mengenai teori konstruktivisme. Pembelajaran berlaku di dalam minda murid berdasarkan pengalaman sebenar. Guru pula sebagai fasilitator dan bersikap demokrasi dan menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Interaksi sosial kooperatif seperti latihan dalam kumpulan LDK membantu dan menyokong pembelajaran membawa kepada pemikiran aras tinggi kebat. Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Teori ini
memerlukan guru untuk sentiasa membimbing dan menggalakkan murid menggunakan akal bagi penyelesaian dalam masalah pembelajaran dan menghubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran dan menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai, serta membimbing dengan teknik menyoal dan contoh khusus. Jika tiada soalan, cikgu mahu Asmendah untuk menerangkan sedikit mengenai teori terakhir kita, iaitu teori kognitif dalam aplikasi pembelajaran di dalam bilik darjah kita pada hari ini secara ringkas dan padat. Dalam proses pembelajaran teori kognitif, bukan guru yang menentukan apa yang akan atau tidak dipelajari. Pembelajaran melibatkan proses hubungan mental yang tidak dapat dibuktikan. Pelajaran murid biasanya meningkat dalam sekitaran sosial yang sesuai. Pelajaran dan perkembangan bergantung kepada pengalaman murid yang membina pengetahuan mereka dan bukannya jenis yang direkod. Pengetahuan yang diberikan guru kepada murid pula mestilah melibatkan aktiviti yang memberikan guna kepada mereka. Pengetahuan yang dibina bergantung pada bahawa sedia ada. Justeru, guru perlu mengetahui apa sedia ada. Baiklah, bagus sekali semua murid-murid cikgu pada hari ini. Ayo kita gulungkan apa yang dipelajari hari ini dengan beberapa isu dan cabaran yang perlu kita hadapi dalam pengurusan kurikulum bilik darjah. Silakan Salihah. Isu dan cabaran. Guru-guru perlu memiliki keupayaan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mampu melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Guru perlu cekap mengubah suai pengajaran dan jangan terlalu terikat dengan sesuatu keadaan atau bahan tertentu. Selain itu, guru juga sering menghadapi keterbatasan dalam sumber daya seperti peralatan pengajaran, bahan bantu mengajar dan akses kepada teknologi dan menghalangi pelaksanaan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik. Kurangnya sokongan dan pengiktirafan daripada pihak sekolah dan ibu bapa adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Ini termasuk menyediakan latihan dan sumber-sumber yang diperlukan serta memberi penghargaan kepada usaha-usaha guru dalam menghidupkan suasana yang menarik di dalam kelas. Kesimpulannya, teori kurikulum memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan, khususnya dalam konteks psikologi pendidikan dan pengajaran. Teori adalah satu set konsep atau prinsip yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan atau memahami fenomena tertentu dalam bidang ilmu termasuk di pendidikan. Kurikulum merujuk kepada sebarang program pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan untuk mencapai matlamatnya. Ia menyampaikan pengetahuan, kemahiran, nilai, norma, kepercayaan masyarakat dan kebudayaan kepada pelajar. Dengan memahami peranan teori dan pentingnya pengurusan kurikulum, para pendidik dapat meningkatkan kesan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Guru pula perlu menjadi ejen perubahan dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran.